Kementerian Kesihatan KKM terus mempertingkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan peningkatan kes dan kematian akibat COVID-19 susulan peningkatan mendadak penyakit itu yang dilaporkan di China ketika ini. COVID-19 merupakan satu penyakit berjangkit daripada virus corona yang mulanya ditemui di negara China pada tahun 2019. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengiktiraf penularan COVID-19 ini sebagai pandemik dunia dan hal ini termasuk negara tercipta kita, Malaysia. Pada 18 Mac 2020, Malaysia telah mula membuat satu garis panduan dan operasi standard SOP yang seterusnya telah meletakkan Malaysia di bawah satu Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menghadkan pergerakan rakyat Malaysia. Selepas penularan COVID-19 di Malaysia mula reda, Malaysia telah masuk ke fasa endemik yang bermaksud sesebuah wabak itu sentiasa wujud di sesuatu kawasan tertentu. Fasa endemik ini menjadi ujian kepada segelintir rakyat Malaysia yang mana mereka perlu memastikan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan sentiasa dipatuhi bagi membendung penularan semula wabak COVID-19. Isu bagi kajian ini ialah persepsi masyarakat dan sikap masyarakat terhadap peningkatan semula kes COVID-19 di komuniti pilihan kami di sebelah Takir, Kuala Terengganu. COVID-19 kami yang pertama mengenai pasti persepsi masyarakat mengenai peningkatan semula kes COVID dan yang kedua mengenai pasti sikap masyarakat berkaitan dengan peningkatan semula COVID-19 dan yang ketiga mengenai pasti hubungan tindakan masyarakat dengan nilai patriotisme dalam diri. Komuniti projek yang dipilih adalah daripada komuniti Kampung Seberang Takir, Kuala Terengganu yang kebanyakannya berumur dalam lingkungan 17 hingga 20 tahun. Hal ini demikian kerana untuk mengetahui adakah komuniti di sini masih mengambil cakna maupun peduli akan penularan wabak COVID-19 di Terengganu yang kian meningkat dengan jumlah yang agak banyak berbanding negeri-negeri yang lain. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan bersama komuniti ini, masyarakat di negeri Terengganu menunjukkan reaksi yang positif akan peningkatan kes COVID dan ini dan masih memperhatikan SOP-SOP yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan sewaktu peningkatan kes COVID tahun lalu. Objektif seterusnya adalah mengenai berkaitan kaedah pengumpulan data yang dipilih iaitu melalui kaedah soal selidik dalam talian secara kuantitatif iaitu dalam bentuk Google Form. Pelajar 1 menunjukkan bahawa majoriti responden di Seberang Takir adalah pelajar sekolah dan universiti yang terdiri 81% daripada 37 orang responden. Kumpulan bekerja terdiri 14% dan kumpulan tidak bekerja 5%. Pelajar 2 menunjukkan umur responden di Seberang Takir. Sebahagian besar responden ialah 19 tahun 38%, diikuti oleh 20 tahun 30%. Remaja berumur 16 dan 17 tahun sebanyak 5% dan umur lain sebanyak 3%. Pelajar 3 menunjukkan seramai 37 orang responden telah menyertai kajian ini iaitu seramai 25 orang wanita dan 12 orang lelaki. Tinjauan telah menunjukkan responden perempuan di Seberang Takir lebih ramai terlibat daripada responden lelaki. Pelajar 4 menunjukkan peratusan responden yang bimbang dengan peningkatan kes COVID-19 di Seberang Takir memandangkan jumlah kes baharu telah mencapai rekod tertinggi. 81.1% responden mengatakan ya dan selebihnya mengatakan tidak. Pelajar 5 pula menggambarkan peratusan penduduk di Seberang Takir yang kekal bertenang tentang isu COVID-19 semasa walaupun bimbang dengan peningkatan kejadian. Ini diakui oleh 78.4% iaitu seramai 29 orang responden. Pelajar 6 menggambarkan peratusan responden COVID-19 yang mematuhi arahan kerajaan. 89.2% responden 33 orang mengatakan ya, manakala 10.8% mengatakan tidak. Pelajar 7 menggambarkan peratusan responden yang berpendapat pihak tertentu mencipta COVID-19. Angka tersebut menunjukkan bahawa 51.4% berkata tidak, manakala selebihnya berkata ya. Pelajar 8 menggambarkan peratusan responden yang meneruskan pemantauan statistik harian COVID-19. 59.5% responden iaitu 22 orang tidak lagi mengikuti statistik harian COVID-19 manakala selebihnya masih melakukannya. Objektif 2 mengenal pasti sikap masyarakat apabila berhadapan dengan peningkatan semula COVID. Berdasarkan Raja, sebanyak 59.5% responden kekal menghindari kawasan sesak manakala sebanyak 40.5% pula memilih untuk masih melalui kawasan sesak. Kita juga dapat lihat sebanyak 75.7% responden masih mengamalkan basuh tangan kerap demi mengelakkan COVID-19, manakala sebanyak 24.3% tidak melakukannya. 54.1% pula masih memakai pelitup muka di tempat tertutup, manakala 45.9% pula memilih untuk tidak melakukannya. Objektif 3 mengenal pasti hubung kait tindakan masyarakat dengan nilai patriotisme dalam diri. Raja menunjukkan sebahagian besar responden tetap menjaga kesihatan diri demi memastikan masyarakat dilindungi. Ini diakui dengan jumlah responden yang mengatakan ya, iaitu sebanyak 94.6%.
sebanyak 83.8% responden memilih untuk kekal mematuhi prosedur operasi standard SOP kerana sayangkan negara, manakala 16.2% sudah lagi tidak mengikuti SOP. Sekarang, kami akan membincangkan isu dan patriotisme bagi kajian ini. Majoriti daripada responden mengatakan mereka menjaga kesihatan kerana ingin melindungi masyarakat. Contohnya, menurut portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, pengambilan vaksin dan dos penggalak serta pemakanan sihat, hidup yang aktif dan minda yang sihat penting dalam membantu memantapkan sistem imuniti tubuh bagi melawan jangkitan virus COVID-19. Jelas terbukti bahawa hikmah COVID-19 telah menonjolkan kebaikan rakyat secara individu mahupun berkumpulan yang bertepatan dengan tema Malaysia Prihatin yang pernah menjadi tema bagi sambutan Hari Kebangsaan pada tahun 2020. Menerusi akhbar berita harian, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, KKM menghargai sokongan masyarakat Malaysia terhadap program dan saranan kesihatan awam yang diperkenalkan. Sikap dan komitmen masyarakat itu, beliau menyifatkannya sebagai satu bentuk kepatuhan kepada rukun negara dan semangat patriotisme yang tinggi terhadap negara. Selain itu, kita juga mendapati bahawa majoriti responden masih mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Pematuhan SOP adalah sangat penting untuk mengawal dan mengurangkan jangkitan COVID-19 agar rakyat dapat menjalankan aktiviti seharian. Pematuhan terhadap penjarakan sosial adalah salah satu langkah pencegahan dalam kesihatan awam dengan tujuan mengasingkan individu yang mempunyai simptom dengan anggota komuniti yang lain. Mengikut kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia pula, pelitup muka adalah langkah utama untuk mengurangkan penularan virus dan menyelamatkan nyawa. Hal ini penting untuk memulihkan ekonomi negara yang terjejas akibat COVID-19. Oleh itu, rakyat yang sayang akan negara patuh kepada arahan pemimpin agar ekonomi negara dapat dipulihkan serta negara terus maju jaya. Sebagai contoh, mengikut kajian Universiti Teknologi Mara UiTM, kadar pematuhan rakyat terhadap prosedur operasi standard SOP bagi mengawal penularan COVID-19 berada pada tahap tinggi. Seterusnya, kami akan bincangkan berkaitan refleksi dan solusi bagi kajian ini. Bagi refleksi kajian ini, sebagai pelajar undang-undang, kami dapati sikap yang ditunjukkan oleh komuniti seberang takir menunjukkan sikap yang baik di mana rakyat patuh kepada kerajaan. Kami juga mendapati bahawa tindakan ini merupakan tindakan yang selaras dengan etika sebagai rakyat Malaysia. Sebagai pelajar undang-undang juga, kami dapat mempelajari bahawa peraturan yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat dapat dilihat sebagai satu tindakan yang baik untuk menjaga kebajikan dan keselamatan rakyat apabila kes COVID-19 berlaku. Selain itu, penerimaan yang baik oleh masyarakat terhadap peraturan ini juga dapat memberi kesan dalam proses membaik pilih negara akibat daripada kes COVID-19. Menurut daripada Utusan Malaysia, bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata bahawa rakyat Malaysia masih lagi kekal mematuhi SOP dengan sentiasa memakai pelitup muka apabila berada di kawasan umum serta mengisolasi diri apabila bergejala. Solusi pula, langkah yang boleh kami ketengahkan sebagai pelajar undang-undang adalah untuk memastikan kepatuhan rakyat terhadap SOP dalam menghadapi peningkatan semula kes COVID-19 adalah dengan sentiasa mengingatkan diri serta masyarakat untuk sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan dan membiasakan diri dalam kehidupan norma baharu. Contohnya, kami akan mengeluarkan peringatan untuk sentiasa memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan 1 meter melalui platform sosial media seperti Twitter, Instagram dan TikTok. Berdasarkan Utusan Malaysia, Profesor Epidemiologi dan Kesihatan Awam Dr. Santia Rampal menyatakan bahawa kegagalan rakyat Malaysia dalam mematuhi SOP menyumbang kepada peningkatan semula kes COVID-19. Kesimpulannya, kajian ini telah menjelaskan tentang reaksi masyarakat seberang takir terhadap peningkatan semula kes COVID-19 berdasarkan dapatan soal selidik yang telah kami jalankan. Kumpulan saya juga telah sebulat suara mencadangkan solusi bagi mengurangkan kes COVID-19 dan kami berjaya mengaitkan kajian kami dengan sifat patriotisme yang ada dalam diri masyarakat.